Assalamualaikum dan kembali kita bersua dalam Soal Rakyat. Malam ini saya Fitri Yahya. Dan saya Hazrina Kasim. Data terbaru Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meletakkan Malaysia sebagai juara obesiti di rantau Asia. Ia bukan sesuatu untuk dibanggakan, sebaliknya perlu dilihat secara serius, apatah lagi jika Malaysia ingin menuju sebagai status negara maju kerana tahap kesihatan juga dianggap sebagai aspek utama dalam kehidupan. Baik, kita memerlukan ramai yang begitu berkarisma dalam meneraju wawasan negara. Ya. Dan tapi kalau melihat masa depan di mana direkodkan 64,700 murid dalam kategori obes. Jadi kalau mereka ni terlibat dengan pelbagai masalah kesihatan, bimbang yang menjadi ancaman kepada penyakit dan kematian. Dan kita akan bersama hari ini berbincang tentang negara obes. Tajuknya memang kita rasa terpukul sikit. Akan bincangkan bersama dengan dua tetamu pada hari ini. Kita nak perkenalkan, kita bersama dengan Dr. Rushdan Abdul Aziz, pakar gastroenterologi. Apa khabar, Doktor? Baik. Dan kita juga bersama dengan Kevin Zahri, pakar pemakanan dan kecergasan. Sihat, Kevin? Alhamdulillah, terima kasih. Dia sentiasa fit 24 jam. Maruah kan. Baik, sebagai asasnya, tanya dengan doktor, kita nak tahu mungkin takrifan yang lebih jelas dan mendalam tentang ada yang kata gemuk, berat badan berlebihan ataupun obes. Jadi macam mana dia punya takrifan dan pecahan-pecahan tu? Okey, kalau kita nak lihat dari segi obesiti ni, dia definisi obesiti bergantung kepada yang pertama sekali kita tengok berat badan unggul atau kalau biasa tengok BMI dalam Inggeris body mass index ya. Jadi untuk mengira berat badan unggul ni dia ada formula dia lah. Sekarang ni zaman apps kan banyak apps. So dalam phone mungkin boleh masuk. Dia perlu berat badan dengan ketinggian orang tu. Bila kita masukkan tu, dia akan keluarlah. Basically is berat dibahagi dengan tinggi bagi kuasa 2. Dan bila kita keluar number tu, dia ada keluar number lah. So definisi berat badan yang ideal is daripada 18 ke 25. Okey. Lebih daripada 25 sampai ke 30 tu berat badan berlebihan. Okey. 30 ke atas obesiti lah. Obesiti pun ada juga yang obesiti yang grade 1, grade 2, grade 3 lah. Tapi yang bahaya kalau berat badan unggul BMI tu lebih dari 40. Sebab bila lebih dari 40 tu risiko untuk dapat masalah kesihatan sangat tinggilah. Itu satu itu dari segi kita tengok berat badan unggul. Tapi ada juga kalau sekarang kan banyak orang muda sekarang suka masuk gym kan. So bila dia masuk gym banyak muscle kan. So masa berat badan tinggi tau. Tapi actually berat dia tu is muscle bukan lemak. Tapi mungkin BMI dia tinggi tapi banyak muscle. So kita tak boleh ambil BMI saja tau. So satu lagi yang kita ambil is kita panggil truncal obesity ataupun saiz pinggang kita ni. Saiz pinggang ni kita kena ukur lah. Kita kena ukur, ada satu kategori, kita ukur saiz pinggang. Kalau lelaki lebih 40 inci, bahaya. Untuk wanita, lebih 35 inci. So kalau mana yang dari segi berat badan unggul, berat badan unggul tu lebih 25 tu kira dah boleh buat berat berlebihan lah. Lebih 30, obesiti. Rena berapa? Alhamdulillah masih lagi normal dalam kategori yang normal. Dah kira malam tadi sebenarnya. Okey, tapi kalau kita lihat sebenarnya saban tahun negara Malaysia ini ada peningkatan dari segi mereka yang mengalami masalah obesiti ini. Kalau Kevin boleh kongsikan, macam saya sebut tadilah, bukan untuk kita banggakan sebagai juara obesiti ini. Perlu kita geruni. Bagaimana sebenarnya melihat kepada peningkatan peratusan yang berlaku dalam kalangan masyarakat Malaysia sebenarnya, Kevin? Bagi saya, just nak mengulas sikit tentang pandangan doktor tentang masalah ataupun definisi obesity. Bagi saya, BMI itu adalah measurement yang scientifically it is what it is. Tapi bagi saya yang lebih penting kadang-kadang adalah penampilan ataupun how a person menilai diri sendiri dengan mencermin. Kadang-kadang orang tahu yang dia bermasalah walaupun BMI dia A, B, C ataupun D. Kadang-kadang as doktor mention BMI dia tinggi tapi nampak agak biasa mungkin kerana otot atau lain-lain. So for me the BMI adalah satu definisi yang tersendiri. Yang paling penting adalah penilaian seseorang terhadap kesihatan dirinya sendiri. Kalau BMI-nya normal tapi dia tak gembira dengan apa yang dia nampak di cermin, dan masalah juga. Kalau BMI dia borderline 25 ke atas tapi dia happy dengan apa yang dia nampak,
for me that is not really the end of the day ataupun lah. takut pujian palsu, dia kata diri dia memang obes tapi comel ataupun Cara yang tu dia ada dua jenis pujian yang comel-comel dengan pujian yang mengkritik padahal okey je. Kayak macam my wife dikritik hari-hari padahal dia okey je. Positive reinforcement kan. Okey, kita juga nak menyentuh dari segi apa yang dikatakan oleh Fetri sebentar tadi berkenaan dengan perkara ataupun kita lihat situasi obesiti ini bukan saja berlaku dalam kalangan rakyat kita yang berusia 18 tahun ke atas, tapi kanak-kanak juga dilihat mengalami situasi masalah yang sama. Cuma kita melihat dari segi perangkaannya juga ada peningkatan, dan adakah boleh kita lihat bahawa ianya disebabkan oleh dari segi pola pemakanan yang disediakan ibu bapa dan juga mungkin makanan yang tersedia ada fast food dan sebagainya ni, bagaimana? Itulah saya rasa yang zaman sekarang ni obesiti sekarang di Malaysia ni yang lebih membimbangkan pada saya lah. Obesiti di kalangan kanak-kanak lah. Sebab kanak-kanak ni bila dia obes daripada kanak-kanak, kemungkinan dia untuk obes semasa dewasa tu sangat-sangat tinggi. Okay? Dan pada saya, kanak-kanak ni tanggungjawab untuk menjaga kesihatan kanak-kanak pada ibu bapa. Sebab kita sekarang ni kalau kita tengok kanak-kanak, kita suka tengok budak comel kan. Kalau tengok comel budak ni, tapi sebenarnya dia obes. So kita menggalakkan comel dia macam budaya tau. Budaya kata, oh budak comel ni tak apa, biar dia gemuk. Sebab dia comel. Sebab comel. So itu pada saya tak baguslah sebenarnya. Ada yang puji, wah sihatnya. Betul. Padahal tak sihat sebenarnya. Sihatnya. Tapi tak sihat tau. Sebenarnya. Jadi, kenapa dia jadi macam pada saya memang betul lah makanan. Sebab sekarang ni, negara kita dah maju. Negara dah maju, makanan mewah. Makanan segera banyak. Tak ada dah makanan yang asli lah kita kan, yang asal kita mak ayah masak dekat rumah makan sama-sama keluarga, tak ada, jarang lah. Sebab satu, mak ayah sibuk, sama-sama dekat area bandar kan, area bandar ni mak ayah balik pukul 7, pukul 8, mana nak masak kan, so beli barang makan kat rumah. Kadang-kadang beli fast food, beli makan kat rumah. So makanan fast food tu is processed food which is not good lah, tak bagus. Bila itu yang kita bagi kat kanak-kanak, dan tambah pula kanak-kanak sekarang ni tak ada masa nak bersenam. Kan, kalau sekarang ni kanak-kanak macam anak saya lah, pagi sekolah kebangsaan, petang sekolah agama, sampai rumah dah pukul 7. Mana nak bersenam dah? Kan, mana ada nak main petang-petang. Zaman saya muda kecil-kecil dulu, petang lepas asar tu memang main lah kan, sampai maghrib. Takkan duduk rumahnya kan. So aktif tau. Budak-budak sekarang tak aktif. Mungkin sebab nak bekerja pun dalam rumah tak muat kan. Kita takut. Okay. Baik, Kevin mungkin dapat kongsikan pengalaman. Tadi sebut tentang makan tadi. Kita ada barangkali real food dan juga fake food. Jadi sebab gaya hidup persekitaran kita nak buat, tapi faktor persekitaran itu tidak ada. Mungkin kita yang gym lah, tapi yang ekosistem yang terbaik untuk bergerak ni kurang ke macam mana? Saya ada bentangkan satu proposal kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membenteras obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Bukan kanak-kanak sahaja, Malaysia secara because dia masalah yang sangkut paut dengan semua lapisan masyarakat, kanak-kanak maupun dewasa. Saya personally agak kecewa dengan kerajaan Malaysia dari segi melakukan sesuatu di luar daripada just bentangkan poster-poster untuk kanak-kanak, because that one tidak akan menyelesaikan masalah. So now dalam proposal tersebut ada dua perkara yang mungkin sangkut paut dengan perbualan ini. Number one adalah fast food. Saya cukup marah apabila syarikat-syarikat fast food masuk Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menaja program-program besar-besaran, masuk ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan jenama fast food kepada generasi pengguna yang akan datang tanpa kawalan. Kalau negara hari itu baru Mayor of London mengumumkan mengharamkan pengiklanan produk fast food untuk public transportation dan juga ruang sekolah, supaya these mass companies tidak diberi peluang untuk directly approach the kids, because the kids akan didedahkan kepada all these brands yang fast food. Of course, the arena is amal jariah untuk community, but at the end of the day, syarikat tu ingin meraung keuntungan di esok harinya, because that's how they survive. So for me, there should be some kind of kawalan, pengiklanan makanan-makanan yang merepek untuk protect pengguna lapisan
masyarakat yang akan datang, nombor satu. Nombor dua, bagi saya pendidikan di Malaysia terlalu fokus kepada inactivity. Penuh dengan exam and kita sedang pun mengusahakan projek untuk membangunkan sukan di sekolah-sekolah. Dan bila saya bentangkan idea itu kepada orang ramai cikgu-cikgu pendidikan jasmani angkat tangan, sangat seronok, setuju kerana mereka merasa PJK sukan tidak diberikan perhatian, nombor satu, sering diketepikan di time of exams dan kalau daripada kecil sukan gaya hidup aktif tidak diberikan penekanan daripada kanak-kanak, ia akan menjadi habit yang akan dibawa kepada ke alam dewasa. Mungkin kita ada Hari Sukan Negara tapi setahun sekali. Hari Sukan Negara is only once a year. Fit Malaysia pergi ke ABCDE satu hari. Satu hari tidak akan menyelesaikan trend yang berpanjangan. So saya cukup kadang-kadang geram dengan kempen-kempen yang membelanjakan berjutaan ringgit untuk kempen yang nampak megah tidak menyelesaikan masalah from ground up. Kalau kita sentuh berkenaan dengan aktiviti fizikal, ini juga kita melihat satu trend atau budaya dalam kalangan anak-anak sendiri di mana mereka, bak kata doktor tadi, kurang aktiviti fizikal di luarnya, lebih banyak tertumpu di rumah dengan permainan gadgetnya. Bagaimana sebenarnya boleh kita kawal kalau kita nak sentuhlah dari segi kita nak menggalakkan aktiviti fizikal supaya memberi kecergasan kepada anak-anak? Ini pada saya, kalau cakap pasal anak bergantung pada ibu bapa lah. Itu bertanggungjawab ibu bapa ya. Jadi kita kena tanamkan pada anak-anak kita kepentingan bersenam tu. Pada saya lah ya. Kalau kata macam saya kata tadi kan, masa hari Minggu, hari sekolah kan, hari Isnin sampai Jumaat tak ada masa. Kita bawa anak kita hujung minggu tu pergi taman permainan ataupun hantar dia pergi main badminton ke, hantar pergi ke akademi sukan main bola kan banyak sekali kan banyak sekali akademi badminton ada, akademi bola sepak ada, kelas renang ada, hantar hujung minggu supaya dia biasa bersukan sama. Tak kisahlah apa dia minat pun tak apa, kita hantar je. At least ada di budak aktiviti tu. So bila kita biasakan daripada kecil dan besar dia akan biasa, dia akan buat, dia akan rasa sukan tu penting. Dia akan rasa bergembira sukan tu tahu. Sebab dia minat, dia akan berterusan. Itu antara pada saya lah tanggungjawab ibu bapa sebenarnya. Sebab kadang-kadang tu kita bentuk. Saya tanya boleh kepada Dr. Rina dengan Patrick. You have kids? Ada. Okay. Mereka menyertai mana-mana akademi, mana-mana tak? Renang ada. Renang ada. Untuk doktor? Saya ada empat anak saya. Yang pertama main bola keranjang, kedua main bola keranjang, ketiga main bola, yang keempat ni berenang lah. My kids pun ada main bola dengan tenis. Masalah dengan akademi ni, for me personally, yang menyebabkan banyak atlet-atlet tidak lama bersukan dalam akademi itu is because dia hanya training. Dia tidak ada struktur pertandingan di antara akademi yang akan berlangsung sepanjang tahun. So the parents pun bosan. Asyik training. Saya pun dah jumpa dengan KBS, dengan minister, nak cuba untuk menyatukan akademi-akademi ini supaya training tu ada objektif. Kalau anak suruh kita berempat bermain volleyball, soalannya untuk apa? Mestilah ada objektif. Kalau tak, asyik main dengan 4, 5, 6 orang, lama-lama you bosan. Kalau you ada pertandingan yang tersusun, tak kira lah kebolehan seseorang itu, at least objektif training tu ada reason. And then you akan fokus, disiplin, komitmen, bersaing untuk membaiki diri. Malangnya di Malaysia, akademi tu ada. Bagi saya kurang kerjasama di antara akademi untuk mewujudkan pertandingan yang wujud sepanjang masa. Mungkin pertandingan akademi mungkin juga menyebabkan ada pihak yang ego ya. Kita takut kalah dan sebagainya. Ya, betul. Bagus. Kalah menang tu for me is perfect. Macam bola ada Man City, Man United, Real Madrid. Tanpa persaingan tak ada pembaharuan. You kena test power. Baru you ada semangat untuk get better. Untuk cari formula lah menimbulkan macam nak melonjakkan dan juga nak beri kefahaman kepada pengendali akademi. Kita akan berbincang banyak lagi untuk menghala kepada pembasmian ataupun kita nak kurangkanlah ataupun sebaik mungkin kita nak ke tahap yang paling minima negara obes. Semuanya akan kami bincangkan seketika nanti. Kita nak berehat seketika.
Kembali bertemu dalam Soal Rakyat. Kita masih bicara tentang negara obes yang tadi kita bincangkan. Antara gemuk, berat badan berlebihan ataupun obesiti yang juga membawa kepada impak yang kurang baik. Dan yang pastinya kalau mereka yang mengalami situasi ini pastinya berhadapan dengan tahap keyakinan diri yang amat rendah. Tapi hari ini kita nak kongsikan kisah seorang personaliti ini yang sememangnya mengalami tahap berat badannya 98 kg. Namun hari ini cukup berbangga dengan pencapaian 69 kg. Apakah rahsia di sebaliknya? Saksikan rangkuman ini. Silakan. Berat sebelum ni 98.1 kg. So saya dapat berat yang latest 69.9 kg. Obesiti di Malaysia menjadi satu trend yang semakin membimbangkan. Antara kesan obesiti ialah sakit jantung dan diabetes. Siti Fatimah Jamaluddin, 26 tahun, gemar menjalankan aktiviti sukan bersama rakan-rakannya bagi mengejar impian untuk kurus. Kita ada join program, ada Jom Kurus. So dalam program tu kita ada buat banyak lah, ada HIIT semua. Di samping tu saya buat aktiviti luar, contoh di gym. Saya aktif bersama dengan rakan-rakan saya buat, kita orang pergi hiking. Selain tu kita buat run, ada join run juga, event run. Pergi swimming. So ada satu tim yang kuat lah. Anak sulung daripada 3 adik-beradik ini mula obes sejak kecil lagi. Saya obesiti tu memang daripada kecil, orang kata daripada 4 tahun lagi. So dah lama dah guna ubat kurus semua tak jalan juga. Sebab apa? Disiplin itulah sebenarnya tak ada. Dan sampai satu masa tu saya kena gastrik. Bila saya kena gastrik, saya kata tak boleh. Umur saya baru 26, so saya rasa muda lagi, so saya tak boleh sakit. Masa tu baru saya nak berminat join dengan program coach. Dalam menjalani gaya hidup sihat, pelbagai cabaran dilalui oleh anak kelahiran Selangor ini. Dengan sokongan keluarga, dia mampu meneruskan hasrat untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Cabaran tu banyak. Cabaran yang paling ketara adalah bermain dengan perasaan sendiri, iaitu mental kita lah. Masa tu mental ada time turun, time naik. Masa turun tu kita akan rasa kemurungan yang kuat sebab saya rasa masa tu down bila kita dah buat seminggu tu direct exercise okey, jaga makan okey, tapi berat hanya turun 200 gram masa timbang. Sebab setiap minggu kita akan ada timbang. So masa tu kita akan cuba nak achieve target kita tu. Of course fully support, especially my mum. Mak saya yang support full, adik-beradik saya juga. So saya kurang masa bersama dengan parents saya sendiri sebab sejak join ni, actually malam memang selalu saya ada aktiviti lah. Kalau malam biasanya gym. Ibu Siti Fatimah, Rosmawati Mamat, ialah insan yang banyak memberinya semangat. Dia selalu mengharapkan yang terbaik untuk anaknya kekal sihat. Semoga dia terus mengekalkan berat badan yang ideal untuk memastikan gaya hidup dia yang sihat untuk masa-masa akan datang dan memberi inspirasi kepada semua rakan-rakan dia juga supaya boleh tampil bergaya lah, tidak untuk masa-masa hadapan. Itu dia usaha yang terpuji demi mendapat berat badan yang ideal dan juga kurang risiko kepada penyakit. Baik, tanya dengan doktor, makan satu nikmat tu. Ya, betul. Tapi bila satu tahap tak terkawal lagi yang juga membawa kepada pelbagai penyakit, mungkin dapat doktor terangkanlah penyakit berangkai yang wujud akibat daripada obesiti ni. Ya. Okay. Obesiti ni saya rasa tadi pun kita dengar dalam klip tadi kan, dia kata dia penyakit yang utama yang berkaitan dengan obesiti yang pertama sekali jantung lah, masalah jantung boleh masalah jantung koronari. Yang kedua kencing manis atau diabetes dan yang ketiga darah tinggi, hypertension. Dan satu lagi istilah masalah pernafasan lah, di mana kadang-kadang bila orang yang terlalu obes, saluran pernafasan dia macam tertutup semasa dia tidur pun boleh mengganggu dia. Semua ni akan menyebabkan jangka hayat kita rendah tau sebenarnya. Dia high risk untuk dapat sudden death atau mati terkejut kita panggil lah. So itulah antara penyakit yang memang akan jadi kalau kita tak mengawal berat badan kita lah.
Dan kebanyakannya bila berhadapan dengan situasi ataupun masalah obesiti ini, apa yang kita fikir adalah dari segi nak jaga pemakanan, kemudian nak fikir dari segi bersenam. Tapi mereka tidak nampak implikasi di sebalik kalau tidak lakukan sesuatu daripada sekarang. Kita nak melihat tadi apa yang dikongsikan itu satu personaliti yang saya kira ada keyakinan tahap diri yang tinggi. Tapi bila berdepan dengan situasi ini, mungkin kadang-kadang mereka yang mengalaminya, Kevin, akan rasa rendah diri, kurang keyakinan diri. Apatah lagi dalam kalangan kanak-kanak, diejek dan sebagainya. Betul. Ini juga boleh memberi tekanan kepada mereka. Betul. Pandangan daripada Kevin. Saya rasa dalam pengalaman saya membimbing program Jom Kurus dah masuk 5 tahun dengan pelbagai kisah kejayaan, kurang berjaya, dah kurang berat badan, naik balik dan macam-macam individu, dah hampir 40,000 orang yang menyertai program Jom Kurus. Pada permulaannya saya kurang faham dengan kekuatan kelemahan mental seseorang untuk berjuang. For me, it was always just do it. Mentally memang mungkin lahir agak strong and positive. But as I mengenali ramai individu dengan lebih dekat, mereka faham jaga makan. Mereka faham bersenam. But mereka tidak dapat nak conquer mental diri sendiri untuk melakukannya untuk jangka masa yang berpanjangan. Ramai orang kurang yakin dengan dirinya sendiri, cepat tewas. Contohnya macam klip video tu, hanya kurang 0.2 kilo seminggu. Ramai tertekan because mengharapkan penurunan yang besar, jangka masa yang pendek. Saya always bagi tahu mereka, 0.2 kilo seminggu sangat bagus. But because expectation sangat-sangat unrealistic kerana social media, peranan media sendiri dengan mempamerkan kisah weight loss yang sangat cepat, jangka masa sangat pendek, sangat-sangat tak realistik. So ramai cepat give up. Contohnya, katakanlah selepas kita buat mesyuarat perbualan soal rakyat, soal obesiti, tiba-tiba dihidangkan pisang goreng panas di luar. Makan ke tak makan? Makanlah. Rezeki. Bukan soal rezeki. Soal manusia. Soal nikmat kehidupan. So there is nothing wrong dengan makan sepisang 2 goreng sekali-sekala, tapi ramai orang expect perjuangan kesihatan must be sempurna. But kalau you mengharapkan benda itu sempurna, kalau you mengharapkan nyawa kehidupan you sempurna, you will get disappointed and you will give up and you will feel down. But kalau you memahami keseimbangan pilihan baik dan buruk as part of a journey, then it is easier untuk kekalkan rentak yang berpanjangan. But that is itu cabaran sebenarnya. Cabaran mental. Macam Kevin banyak menggerakkan program yang fizikal dengan panduan yang sangat praktikal untuk inilah, tapi ada juga yang macam kita juga berhadapan dengan satu lagi musuh, iaitu mereka yang menjual ubat-ubatan yang bersifat racun, diet yang boleh membawa kepada maut. Mungkin ubat-ubatan yang tak disahkan oleh KKM dan sebagainya. Macam ia juga menjadi ancaman. Mereka nak capai matlamat yang murni, tapi proses itu dibebani dengan produk yang hanya mementingkan keuntungan tapi membawa kepada mudarat. Itu yang paling bahaya sekali pada saya, sebab dekat Malaysia ni kita nak cuma shortcut, nak tengkas. Kita kalau boleh tu nak pagi esok tu kurus saja. Semalam nak kurus betul kan. Semalam nak kurus tak nak usaha tak, sebab kurus ni nak kurus bukan senang. You kena usaha, macam Mina kata, mental kena kuatlah, dan kita kena ada mesti nak sendiri, orang tu sendiri nak kurus tau. Tak boleh paksa. Sebab kalau dia nak kurus tu, satu macam kata, makanan kena jaga. Kita kena jaga makanan kita, kena buat selaman berterusan. Bukan sekali-sekala selaman, berterusan. Dan benda ni berpanjangan tau. Bukanlah kata kita seminggu kurus, seminggu exercise, kita expect satu minggu tu 1 kilo turun. Tak maunya. Doktor, kekal slim apa rahsia? Senaman lah. Senaman. Pada saya, senaman tu kita buat berterusan tau. Bila kita dah biasa bersenam, kalau kita tak bersenam, kita rasa tak selesa tau. Kalau kita biasa bersenam kan, 1 hari, 2 kata 3 hari tak bersenam, rasa badan rasa letih. So gitu yang saya. Jadi kita kena jadikan budaya kita budaya bersenam tau. Dalam soal senaman, bagi saya, walaupun you boleh kurangkan berat badan tanpa senaman in theory-nya, but senaman tu mentally membantu you untuk give you a reminder of what you are fighting for. Dia kuatkan mental because you dapat release stress. Betul. Stres kehidupan, stres kewangan, stres GST, SST, cukai, Facebook, social media. Life is penuh dengan tekanan. Kalau you tak ada ruang untuk lepaskan tekanan tu, you akan salurkan your stress kepada masalah, merokok,
makanan yang tak menyelesaikan masalah, lagi menambah masalah. Tapi mungkin juga ia disebabkan oleh gaya hidup kita yang kita dah terbiasa. Lepak mamak dan kehidupan yang hari-hari kita berdepan dengan pelbagai jenis makanan yang kita sukar untuk tolak. Okey, cop. Okey. Saya pernah ada perbualan ini dekat Brunei yang juga bermasalah berat badan. Okey. Peserta ramai-ramai bagi tahu saya tak boleh nak menghadapi makanan. Makanan itu masalah. Saya told them, bagi tahu makanan is not masalah. Makanan adalah kurnia. Kurnia yang mewah di Malaysia disalahgunakan sehingga menjadi masalah. Makanan is not masalah. It is masalah kalau tidak ada makanan. Kebulura. That is masalah. Dari segi jenis pemakanan yang dipilih itu juga saya kira satu cabaran sebenarnya, Kevin. Banyak makanan yang manis. Pemilihan makanan itu sendiri. Tapi tidak ada orang memaksa you makan sebakul pisang goreng. Tak ada orang paksa you buffet 10 pusingan. This is soal bersyukur dengan apa yang you ada, memahami keperluan diri, makanlah. Pas saya pergi wayang, popcorn juga. Tak perlu beli yang satu bag yang bawa balik. Just makan untuk keperluan, balance nikmat kehidupan dengan kesihatan. Balance. Macam Rina makan guna kalkulator kan? Timbang. Ada. Saya makan seadanya. Kalau doktor ada tak yang berjumpa dapatkan panduan? Ada orang yang hanya ikut buku tanpa merujuk pada guru kan? Tapi juga mungkin yang rajin datang ke program-program sangat banyak. Mungkin kementerian pun banyak program. Kalau misalnya di hospital kan. Jadi kesediaan orang untuk datang daripada terus menanggung berat badan tu. Ya. Itulah dia kesedaran. Daripada saya kesedaran tau. Selalunya yang datang ni yang dah terlalu obes lah. Selalu obes. Kalau yang datang ke hospital lah, dah terlalu obes. Ini yang saya kata terlalu obes ni yang kalau kata kategori ni BMI lebih 40 lah. Ini dah sebab dia once BMI tu lebih 40, dia dah jadi satu penyakit tau. Dah jadi satu penyakit. Sebab dia orang ni risiko untuk sudden death is very high. Penyakit ni. So ini orang-orang ni yang kalau datang ke hospital tu kita kena masuk program, ada program dia. Ada program dia, ada dietitian dia, ada dia punya fisioterapi dia, apa exercise dia. Dan kalau tak boleh, ada rawatan-rawatan yang kita boleh berilah untuk penyakit-penyakit sikit macam ni. Rawatan tu bermula dengan counselling, ya. Lepas tu ada ubat-ubatan dia. Kalau tak boleh, yang bahaya sekarang sampai kita boleh tawarkan pembedahan pun ada tau. Ada untuk penyakit obesiti ni lah. Jadi apa harapan yang doktor berikan ketika berdepan dengan betul yang obes ni? Pertama sekali kesedaran tu kena ada, niat pesakit tu mesti ada. Kita tak boleh paksa dia. Kalau kata datang ke hospital kan, kita jumpa dia paling kerap pun 2 minggu sekali, sebulan sekali. The rest of the time dia sendiri. Kan? Jadi dia kena ada semangat, ada niat untuk berubah. Selagi dia tak ada niat untuk berubah, tak akan berubah. Sama macam merokok kan. Merokok ni kan banyak kempen kat Malaysia ni, dia berhenti merokok. Jangan merokok macam tunjuk kat kau rokok tu gambar alang kanser semua ada kan. Macam-macam. Tapi kalau perokok tu tak ada niat nak berhenti, tak ada berhenti juga. Tak ada kesedaran. Tak ada kesedaran tau. So ini yang kita nak terapkan sekarang ni lah. Kesedaran bahawa penyakit obesiti ni salah satu penyakit sebenarnya. Kalau yang Datuk tengok, satu penyakit. Kalau ada yang kata kami ni keturunan gemuk. Betul. Memang ada keturunan gemuk. Memang ada genetik yang gemuk. Memang ada. Memang ada. Memang ada setengah-setengah pesakit memang genetik dia gemuk. Tapi bila kita tengok balik, kalau kita keluarga biasanya, kalau kita tengok anak tu gemuk, mak ayah dia pun badan lebih berat kan. Sebenarnya bukan. Pada saya kebanyakannya bukan genetik tau. Gaya hidup. Keluarga itu sendiri. Dia tak lahir gemuk. Now, saya punya semangat untuk kekal cergas, aktif, sihat bukan kerana kerja ya. Ini untuk diri sendiri. So, kisah saya bermula di Hari Raya tingkatan 3. Saya punya dad belah Johor, marah keluarga saya. Semuanya sebesar-besarnya. Besar keluarga Johor tu. Dan my bapa saudara ramai-ramai masa Hari Raya, tengah makan ni, dia told me, Kevin, nanti kau dah besar macam kita orang, kau pun akan jadi macam kita orang. Kita orang ni semua memang genetik macam obes. Dalam hati saya beritahu bukan kerana genetik. Ni kerana memang makan je. Sikit makan sehingga menjadi masalah. So saya bernekat diri sendiri that I will prove you wrong. That it is not soal bakat, this is soal pilihan gaya hidup. Dan ramai dalam program Jom Kurus sekalipun yang memang macam Fatimah tadi, lahir obes. Dikatakan memang daripada gambar baby sampailah dewasa, nampak muka dia asyik-asyik. Gambar yang comel yang obes. So dia pun
memang dianggap dirinya nasib sebegitu, tetapi ramai yang membuktikannya. We had one lady, dia kurangkan Johor, nama dia Mahira. Kisah dia memang klub media juga. Genetik bukan faktor obesity, dia kurangkan 50 kilo. Daripada memang sebesar-besar sekolah rendah sampai sekarang melari maraton dekat Johor, membimbing orang lain. It is not faktor Barker. Barker is rangka tulang, yes. The structure of your bones, lebar ke tulang besar kecil, betul. Tapi the isi around the rangka is faktor pilihan pemakanan, gaya hidup sepanjang hayat. Bergantung kepada diri sendiri sebenarnya. Betul. Jadi selulit adalah satu sulit. Kesulitan nak bergerak untuk dapatkan pekerjaan, persepsi orang, penyakit dan sebagainya, satu kesulitan. Kita nak berehat sekali lagi dan selepas ini kita akan menyambung perbincangan ini. Negara obes. Okey, kita sebenarnya bukan hanya nak kurus tapi sihat. Itu yang kita paling nak penting. kurus yang menderita dan juga kalau badan besar pun badan besar yang bermasalah di segenap aspek. Kita masih di blog yang terakhir bincangkan negara obes ini. Jadi banyak lagi persoalan dan mungkin dapat Dr. kongsikan apakah kita perlu memiliki harapan dari segi teknologi perubatan yang terkini dapat membantu pada peringkat awal selain daripada faktor sokongan moral dan juga nasihat yang lain. Okey, dari segi perubatannya macam saya kata cakapkan tadi kan, dia ada ubat-ubatan lah yang boleh digunakan untuk tapi ubat ni dia bertindak melalui satu, dia mengurang selera makan. Jadi bila termakan ubat ni tak ada selera makan, you tak makanlah. So bila tak makan, berat badan turun. Okay? Tapi ubat ni dia tak boleh makan lama sebab kalau you makan lama dia akan ada side effect dia. Satu lagi ubat yang menghalang penyerapan lemak. So bila kita makan banyak lemak tak serap, badan tak naik, tetapi ada masalah dia, you still kena jaga makan juga. Sebab kalau you makan banyak lemak, bila you makan ubat tu, you akan dapat masalah macam cirit-birit sikit. Itu bahaya. Lagi sikit lepas tu ubatan, kalau ada segi rawatan, contohnya ada pembedahan yang boleh dibuat macam-macam lah sekarang ni. Kita boleh kecilkan perut kita. Kita boleh bypass perut tu. Ada macam, tapi very technical, tak payah cerita sebenarnya. Tapi at the end of the day, any rawatan ni pun, punca dia, you still kena counsel that patient supaya dia kena jaga makan. Sebab kalau kata perut dia dah kecil, dia makan banyak, akan dapat masalah lain, muntah lah, makanan masuk ke paru-paru lah, kan tu. Yang macam ubat-ubat tu kan, macam ubat dia katalah dia makan ubat 6 bulan je. So 6 bulan tak makan lah, berat badan turun. Tapi lepas dia stop makan tu, kebanyakan pesakit kalau dia tak bersenam, dia akan dapat rebound. Contohnya, 6 bulan tu dia turun 10 kilo. Lepas dia stop ubat tu naik 12 kilo. So at the end of the day, balik kepada makanan, senaman. Itu pada saya. Okey, bila sentuh tentang menjaga pemakanan ini, kadang-kadang rasa macam hidup kita ni perlu diatur sebaik mungkin. Kena ada jadual pemakanan yang teratur. Tak boleh skip breakfast. Kena ambil dalam portion kuantiti yang betul. Dan juga selalu orang pesan, kalau nak tidur sebelum 2 jam tu jangan makan. Kalau boleh. Kalau boleh, tapi sememangnya sukar sebab gaya hidup kita berbeza. Bagaimana sebenarnya Kevin, kalau kita nak cerita tentang jadual pemakanan ini? Jangan, my advice, nasihat saya, jangan overcomplicate uncomplicated things. Betul. Ramai orang suka merumitkan soal diet, ini tak boleh, jangan yang ini. Banyak larangan. Jadi dia jadi remeh-temeh, jadi menekankan hati jiwa. Kalau dia malaslah. So end of the day, nasihat saya, don't complicate uncomplicated things. Boleh je makan 2 pagi pun kalau nak. Kalau terjaga malam, nak makan pukul 2 pagi, makanlah. It's not going to ruin kehidupan diet untuk sepanjang masa. It is part of being manusia yang kurang sempurna. Nasihat saya nombor 1 is belajar mengawal jumlah pengambilan seharian. Itu pun satu cabaran. Satu cabaran. Start dengan asas dulu. Ramai orang tak suka fokus on asas, dia suka fokus on produk-produk yang remeh-temeh seolah-olah mengharapkan penyelesaian. Tapi fokus on asas pemakanan dulu, fokus on mengawal kuantiti seharian yang perlu diterangkan dalam masa lebih kurang setengah jam. Tapi banyak, Kevin, budaya kita banyak kenduri. Tak ada masalah. I pun ke kenduri juga. Makan juga. Bukan
tak makan, bukan bawa bekal sendiri dari kan. segi Lagi satu, kuantitinya. mungkin kita hari ni adalah cheat day, tapi hari-hari dah jadi... I cheat hari-hari, okay? So, I cheat hari-hari, but sikit-sikit I make it part of my plan. Jangan cheat satu hari bawa 1-2 tong makanan yang merepek. So end of the day, there is 1,000, 2,000 jutaan cara untuk mengawal pemakanan. Dia ada pelbagai jenis diet. Every diet ada kisah kejayaan. Every diet ada kisah kegagalan. Jangan ikut mana-mana diet. Macam yang gagal tu apa? Mengikut kajian Kelvin, apa gagal sebab apa yang ikut gagal contohnya tak sesuai dengan seseorang. Contohnya yang paling trendy sekarang is the intermittent fasting. IF yang artis-artis pun suka viral kan. Yang puasa beberapa yang puasa jam. for 8 jam, boleh minum air tapi tak boleh makan. Of course you menghadkan pengambilan kalori. Dengan cara itu mungkin sesuai untuk setengah orang, orang lain mungkin boleh cuba untuk seminggu 2 dan tak boleh, dan dia give up, dan dia balik ke laut. So nasihat saya is jangan follow mana-mana diet, follow diri sendiri. Pada saya lah. Fetri, saya nak tambah sikit dari segi makanan ni. Pada saya makanan is a snack. Kalau you nak makan, kita akan makan. Buat kat Malaysia ni banyak-banyak makanan. Kita akan makan. Saya pun makan, semua makan. Tapi yang pentingnya pada saya, kita bersenam. Bersenam regular. Bila kita bersenam kan, kita, pada saya yang senang gemuk ni, kita kena bakar apa yang masuk lah. Kan? Katalah kita cakap senang. Cakap senang sikit. Kita bakar apa masuk. Katalah kita makan satu hari tu kita ambil 1,000 kalori, katalah 1,000 Dan kita exercise, kita buat sampai 500 kalori. So tinggal 500 saja tau. Dan kita buat aktiviti biasa dah okey. Tapi kalau kita nak makan lebih, kita exercise lebih. Kan? Kalau kita setiap hari kita bersenam, kita boleh makan lebih. Pada saya punya prinsipal, kalau nak katalah kenduri hujung minggu ni kan. Kita exercise lebih sikit hujung minggu tu kan. Kita bakar apa masuk. Betul. Sini adalah topik soal rakyat. Saya nak bagi ujian. Ujian kepada orang ramai kat rumah dengan Rina dengan Fetri. Ramai orang tak boleh menjawab soalan ini, not just di Malaysia, di seluruh dunia. Katakanlah Fetri makan 1,500 kalori. Makan. Yang is not high, is maybe rendah sikit, but let's say lah makan 1,500 and you bakar 2,000. Makan 1,500 but you bakar 2,000. Katakanlah berat you hari ini 60 kilo. Berat you esok more, same or less? Kirina, silakan. Kurang. Okey, now. Again, kat rumah. Mana kamera? Kat rumah. Okey, katakan Fetri makan 1,500 kalori. Bakarnya 2,000. Bakar 2,000. So ada kurangnya 500. So first question is, beratnya esok is more, same or less? Doktor? Satu hari tak nampak beza berat tu sebenarnya pada saya. Beza? So now, 500 kalori yang tak cukup tu datang dari mana? Because badan kena menghasilkan 2,000 kalori. Nak tak nak. That is pembakaran kereta you. But you hanya isi minyak 1,500. So 500 kalori tu dari mana datang? Sabar tu soalan ni. Daripada tangki simpanan minyak lemak you. That is storage tenaga yang berlebihan. So now bila badan you mengambil lemak 500 kalori tu, of course isi lemak tu berkurangan. So now berat esok will be less. So now pendekkan cerita, apakah hubungan, ramai orang tak faham hubungan di antara kalori masuk keluar dengan berat badan. 1 kilo berat badan bersamaan dengan berapa kalori? Okey, Rina Google. Siri. Doktor? Saya pun tak tahu. 1 kilo bersamaan dengan 7,700 kalori. Wow. Tak kisah lelaki, tak kisah perempuan, tak kisah berat you berapa. 1 kilo 7,700 kalori. So, kalau you kurang makan 500 kalori, badan akan bekalkan 500. 500 bahagi 7,700 bersamaan dengan 65 gram. So badan you esoknya kalau asalnya 70 will be tolak 65 gram will be 69.935. Kurang sikit. But that's why weight loss takes time. But that for me is asas pendidikan yang sepatutnya kita cuba serapkan daripada alam sekolah lagi supaya kanak-kanak memahir mengawal, memahami hubungan di antara makanan, senaman yang bakar kalori dengan kekalkan berat badan. Tapi bagaimana sebenarnya kalau kita nak melihat senaman ini untuk dijadikan budaya dalam hidup kita 20 minit setiap hari dan kita nak lakukan 3 kali seminggu. Macam mana?
Setiap hari ke 3 kali seminggu? Itulah. Ada setengah orang, dia betul-betul pada peringkat asalnya begitu disiplin, boleh lakukan setiap hari. Tapi bila sampai satu tahap, akan jadi 3 kali seminggu. Okey juga. Lepas tu sebulan sekali, kemudian mungkin tak bersenam terus. Ini sebenarnya permasalahan. Kita nak menjadikan ia gaya hidup. Dari segi disiplin diri kita tu. Doktor, boleh dia pada saya senaman ni, sekarang ni kita memang zaman sekarang ni memang kita sibuk. Kebanyakan kita balik sampai rumah dah lepas maghrib. Biasanya kan. Biasanya lah kan. So tak ada masa dah nak pergi jogging petang. Tak ada masa dah. Okay. Pada saya, kalau kita ada niat untuk bersenam, kita akan cuba curi masa. Banyak cara kita boleh bersenam. Tak semestinya pergi gym. Kalau kita nak bersenam tu, apa saya nasihatkan kalau orang yang sibuk, orang banyakkan sibuk, beli satu exercise machine dekat rumah. Contohnya beli treadmill ke, exercise bike ke dekat rumah. Dekat rumah. Katalah you aim, kalau dekat Kementerian Kesihatan dia recommend 30 minit sehari, 5 kali seminggu. Itu recommendation. Okay. So kalau katalah you balik sampai rumah pukul 8. Okay. Pukul 8 8. Jangan makan dinner. Makan ni jangan makan dinner. Rehat sekejap. Katalah dalam pukul 10 tu sambil tengok TV, kayu basikal 30 minit. Kan? 30 minit. Sambil tengok TV. Sekarang ni trend orang cerita Korea. Katalah kan. Tengok cerita Korea 30 minit kayu ke TV. Lepas tu rehat, mandi, tidur. Kan? Boleh cari masa kan? Every day. Kemahuan tu lah kadang-kadang. Dia kena tak nak je. Tingkat satu pun. Dia kebanyakan kitanya bagi alasan. Kan? Bagi alasan macam, saya sibuk doktor. Sampai rumah dah pukul 7. Saya cakap saya pun sampai pukul 8 juga. Kan? Macam tu kan? Dia nak tak nak. Just do it. If you don't do it... Mungkin Kevin nak siapkan sebab bagi yang first timer kan, tak pernah bersuka tiba-tiba nak terus berlari kencang ni. Mungkin ada peringkat ikut. Jadi nasihat yang praktikal lah. Macam mana kita nak bermula. Ramai yang mulakan senaman dalam program Jom Kurus sekalipun adalah mereka yang dah lama tak bersenam. Yang memang tak bersenam, nak mulakan dengan langkah yang pertama. And nasihat yang saya sering tekankan is jangan cedera. Kalau you tercedera kerana nak kencangkan diri contohnya, dan dah bermasalah tak boleh bersenam pula. So now first thing is jangan cedera, elak senaman-senaman yang gempak-gempak dekat YouTube, Instagram yang melibatkan plyometrics, melompat-lompat, high impact, because again sendi tak kuat, beban berlebihan, tingkatkan risiko cedera. Dapatkan panduan asas senaman untuk memahami teknik supaya again kurang cedera. And paling penting is enjoy the activity. Kalau you tak gemar zumba, janganlah berzumba. Tak gemar buat bootcamp, tak payah buat bootcamp. Kalau tak suka indoor outdoor, mungkin juga dengan pressure dengan target lah. Kita dalam 5 bulan dia nak tampil ada targetnya. Six pack ke apa? Itu tak payah. Diri sendiri. The mental expectation of where you want to be, kena manage expectation supaya realistic. Majority join our program dengan harapan yang sangat besar. First day we will ask them to write down. Tuliskan harapan you apa. It's always too far. So our job is to manage expectation supaya dia berkekalan dan dia sampai ke matlamat supaya dia reinforce the motivation untuk teruskan. Okey, baik. Tapi kita nak melihat juga ada kepentingan untuk setiap daripada individu membuat pemeriksaan kesihatan berkala dan sekurang-kurangnya ia membantu tahap kesihatan setiap individu ini, doktor. Ya, memang betul. Kalau pemeriksaan berkala ni kita cadangkan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali lah. Terutama kepada orang yang lebih 40 tahun ke atas. Dari segi pemeriksaan kesihatan tu kita boleh tahu dia punya tahap buah pinggang macam mana, kolesterol macam mana, gula macam mana, berat badan macam mana, BMI dan macam mana, kita akan buat lah. Dan juga kita akan cek jantung. Sebab benda ni penting. Sebab kalau kita tak buat regular check up, kita takkan tahu. Sebab contohnya macam penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis. Pada peringkat awal dia tak ada simptom, tak ada apa, you rasa normal. Itu masalah penyakit ni, dia rasa normal, tak ada rasa apa-apa. Bila dah sampai tahap yang teruk sangat, barulah ada simptom. So itu yang pentingnya pemeriksaan berkala tu. So you can dapat detect penyakit, so kita dapat rawat awal. The problem that we always, kita banyak buat program corporate juga yang biasanya sebelum seminar tu ada health screening dan dicek kolesterol, glukos dan lain-lain. Kalau seseorang tu bermasalah kolesterol, dan saya tanya dengan beliau, tahu tak macam mana nak menyelesaikannya? Tak tahu. Kalau tanya durian tu berkolesterol tak? Jawapannya? Tidak. Okey, tak makan durian tak tahu. Santan berkolesterol?
Ya. Tidak. So, again, kalau you tak memahami suatu masalah, macam mana you nak menyelesaikannya? Kalau you tak memahami obesity, cara kurangkan berat badan, you istiqomah macam mana sekalipun, dia takkan mendapatkan hasil. So we focus so much on education supaya kalau you berdepan dengan kolesterol, kencing manis dan lain-lain, you kena memahami the problem dulu, baru you boleh mencari jalan penyelesaian. Kalau you harap semata-mata kepada perubatan doktor, it does not solve the problem. You akan selama-lamanya bergantung kepada ubat-ubat, which is not going to be the solution to your masalah. Okey, itu dia. Jadi perlu banyak sekali kaedah penyesuaian. Yang paling penting dapatkan mungkin nasihat secara personal, sebab lain orang mungkin lain perbezaan. Mungkin orang tu obes tapi ada masalah jantung. Mungkin orang tu hanya obes tapi mungkin dia masih lagi tahap yang peringkat awal. Jadi lain orang lain dia punya pendekatan untuk ke arah menjadikan badan yang sihat ni. Dan doktor, mungkin di hujung perbincangan ini doktor nak memberikan semangatlah kepada kita di luar sana. Tadi dah kena marahan. Nak pujuk balik, semangat balik malam-malam ni. Silakan. Pada saya lah dari segi masalah obesity ni is kesedaran lah, kesedaran kita dan penyakit tu. Kita yang membimbangkan sekarang ni ialah obesity di kalangan kanak-kanak. Kanak-kanak dia bila dia membesar dia akan jadi obes dan dia akan mendapat masalah macam-macam lah, masalah kesihatan. So pada saya, first kali ibu bapa, tanggungjawab ibu bapa mesti kawal, bukanlah kawal, mesti kawal, pastikan menjaga kesihatan anak-anak kita pertama. Kita juga sebagai bapa jadi mentor, sebab dia tengok kita. Kan, kalau kita tak jaga makan, kita tak exercise, anak akan ikut kita. Kita makan hentam saja, dia akan ikut kita kan. Dia nak makan apa kita makan. Kan? Jadi kita as a parents must be a mentor to our children lah. Kalau dia tengok kita selalu bersenam, dia akan ikut. Jadi gaya hidup keluarga tu. So itu pada saya lah. Budaya. Coach, Kevin ada 30 saat je. 30 saat je. Nasihat saya, jangan complicate kehidupan. Bagi saya, cari keseronokan, happiness dalam pemakanan, senaman, gaya hidup. Contohnya, kanak-kanak naturally-nya dia happy. Tapi ibu bapa tend to suppress dia untuk buat benda yang dia tak suka, jadi dia tertekan. Sama juga dengan dewasa, kita banyak tekanan. Cuba cari kaedah untuk menggembirakan diri, because we only have satu nyawa, only one life. So kalau you sia-siakan kehidupan dengan benda-benda yang menekankan kehidupan you akan regret suatu hari nanti. So my advice is be happy spiritually, mentally dan physical. Itu dia satu nasihat yang begitu theatrical sekali. Untuk pergerakan itu penting untuk menuju ke negara yang sihat sejahtera dan juga produktif untuk membangunkan segenap aspek lapangan kejayaan. Terima kasih kepada Dr. Rushdan Abdul Aziz dan juga kepada Coach Kevin Zahari bersama kita berkongsi bagaimana sebenarnya untuk kita menjana kehidupan yang sihat dan yang pastinya kita kena be happy, kata Coach. Itu dia. Kena marah tapi berbaloi nasihat. Jumpa lagi minggu depan dalam Soal Rakyat. Assalamualaikum.